Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia. Selamat datang kami ucapkan kepada Menteri Kesihatan Malaysia. Diperhebat kita dipertemukan, salam ukhuwah dari kami sekeluarga. Yang berhormat Khairi Jamaluddin, Menteri Kesihatan Malaysia. Yang berusaha Tuan Haji Zakaria bin Haji Matsam, Ketua Pengarah Perhebat. Kapten Muhammad Razi bin Muhammad Ali, PUDM, Timbalan Ketua Pengarah Perhebat. Pegawai-pegawai kanan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan warga perhebat. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya maka pada pagi ini kita dapat bersama-sama berkumpul di dewan ini bagi program kesedaran gelombang baru COVID-19. Selamat datang diucapkan dan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Kesihatan Malaysia kerana sudi meluangkan masa ke Kompleks Perhebat. Yang berhormat dan hadirin sekalian, bagi memberkati majlis pada pagi ini dijemput Ustaz Haji Akmal bin Haji Zainuddin untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala falahal ummah بطهارة قلوبها ونجاحها بنظافة أبدانها من أدرانها اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. Ya Allah, Ya Rahman, di majlis yang mulia ini kami merafakkan rasa kesyukuran kepadamu ya Allah, Tuhan pencipta alam yang maha pemurah lagi maha penyayang, atas segala nikmat yang Engkau kurniakan kepada kami. Dapat kami berkumpul di sini untuk menjayakan program kesedaran gelombang baharu COVID-19. Kami memohon padamu ya Allah, semoga segala usaha murni ini akan dapat mempertingkatkan lagi semangat kecintaan tanah air, semangat cintakan tanah air ini agar kami semua menjadi warga yang sihat sejahtera dan mendapat rahmat darimu sepanjang masa. Allahumma ya Rahim, berkat keagunganmu dan sifat rahimmu, kami memohon agar peliharakanlah negara kami dari malapetaka dan mara bahaya, sama ada dari lautan, daratan dan udara. Jauhilah kami dari segala keburukan yang akan menimpa, sama ada berupa peringatan maupun ujian yang tidak dapat diduga. Jika ia berupa ujian, maka kurniakanlah kepada kami ketabahan dan kesabaran. Jika berupa peringatan, maka ampunilah kami sebelum ia mendatang. Allahumma ya dzal fadli wal in'am, dengan rahmatmu ya Allah, Engkau anugerahkanlah kesejahteraan serta kesihatan yang berkekalan ke atas para pemimpin dan seluruh rakyat negara ini, agar kami dapat hidup dalam suasana yang aman damai dan mampu melaksanakan segala kewajipan yang diamanahkan dengan sempurna. Mudah-mudahan majlis yang diadakan ini akan mendatangkan keberkatan kepada kami, lebih menyedarkan kami sekalian tentang betapa pentingnya menjaga kesihatan, sampai mengukuhkan semangat perpaduan dan silaturahim yang berkekalan di jiwa kami. Allahumma inna nas'aluka as-sihha wal afiyah wa husnal khuluq. Allahumma inna na'udzu bika minal ghammi wal hazan, wa na'udzu bika minal 'ajzi wal kasal, wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl, wa na'udzu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Haji Akmal bin Haji Zainuddin atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Hadirin sekalian, seterusnya sama-sama kita saksikan tayangan video PIUB ATM Teguh Berikhtiar.
Screening Veteran ATM atau PRUV ATM telah dilaksana bagi membantu golongan veteran tentera yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Inisiatif kerajaan ini telah diperuntukkan dalam belanjawan 2021 melalui kumpulan wang COVID-19 di bawah Akta Langkah-Langkah Sementara bagi Pembiayaan Kerajaan Penyakit Coronavirus 2019 COVID-19 2020. Kerajaan telah mengumumkan peruntukan berjumlah 30 juta ringgit untuk pelaksanaan program latihan kemahiran dan keusahawanan khusus untuk veteran Angkatan Tentera Malaysia (ATM) dan Perbadanan Hal Ehwal Bekas Angkatan Tentera (Perhebat) sebagai agensi pelaksana. PRUV ATM adalah program bimbingan untuk peningkatan kemahiran dan latihan semula bagi veteran tentera. Mereka dilatih dan dibimbing untuk meningkatkan, menambah, memperluas atau memperkasa pengetahuan dan kemahiran dimiliki bagi sektor pekerjaan dan keusahawanan yang diceburi. PRUV ATM menyasarkan veteran tentera yang telah menjalani latihan peralihan dari tahun 2015 hingga 2021. Sesi libat urus bersama kumpulan SASA merentasi 14 pon negeri telah dijalankan. Seramai 11.481 veteran ATM di seluruh negara telah disantuni melalui kaedah outreach bagi menganalisa status pekerjaan, jenis bantuan yang diperlukan dan masalah yang dihadapi akibat pandemik. Dengan dapatan daripada sesi libat urus itu, maka 4 inisiatif bimbingan PRUV telah dikenal pasti. 1. Bimbingan usahawan dan peruncitan. 2. Bimbingan teknikal pertanian dan peternakan. 3. Latihan dan kursus kanker tinggi. 4. Bimbingan kerjaya kedua bermajikan. Sepanjang tempoh pelaksanaan PRUV ATM, sejumlah 97 program latihan dan bimbingan telah dijalankan dengan penyertaan seramai 16.540 veteran ATM. Berdasarkan kepada keperluan mereka, pelbagai program dan kursus bimbingan telah ditawarkan kepada veteran ATM yang disantuni dan ia akan dilaksanakan secara atas talian dan bersemuka. Hebat ada buat program PRUV untuk semua Australia. Masa tu saya join rasanya dalam tahun yang PKP. Okay, so masa tu kita tak boleh nak bersemuka, banyak buat online. So kat situ kita masuk join lah program online yang ada biasanya seminar mengenai pinjaman kewangan, cara nak buat mata kira untuk perniagaan. Apa yang hebat bagi peluang dalam IKF tu sebenarnya sangat-sangat membantu. Daripada kita kosong, tak tahu apa-apa pasal perniagaan, dia dah buka minda kita. Jadi kita dah tahu selok-belok perniagaan macam mana, daripada permulaan sampai ke seterusnya. Ia yang merupakan satu pengalaman baru kepada kami, yang mana sebenarnya kami hanya berkhidmat bertahun-tahun, tapi kami diberi peluang untuk belajar macam mana cara berniaga. Ini peranan terhormat amat penting dalam melakukan kesinambungan veteran ini dalam bidang perniagaan untuk apa dua bidang kebaikan kewangan. So kenapa banyak membantu veteran itu pun banyak orang expose dengan dunia perniagaan sebenar. So macam mana handle masa PKP, masa COVID, macam mana kita nak adapt, macam mana kita kena react dengan keadaan semasa. Khusus anjuran program itu yang paling penting bagi saya. Bukan mesti bagi saya, sebab ilmu saya, kalau ilmu yang hebat tak bagi, saya rasa saya di bawah tahap yang di situ saya tidak boleh berkembang. Syarikat awam ni banyak berhubung dengan Perhebat sekarang untuk mendapatkan bekas-bekas tentera, untuk mendapatkan hemat mereka kan, sama-sama berkenaan dengan keselamatan terutamanya. Memanglah masa PKP tu, memanglah nak boleh tu sedikit sangatlah. Saya memang tak ada. Itu banyak cabaran dengan COVID-19 nya, dengan NCO nya. Jadi di situlah cabaran-cabaran yang sangat ketat sekali. Sekejap Saya dapatlah satu sedikit bantuan lah daripada Perhebat,
berbentuk peluangnya lah RM500, dan pada situ pun saya terima dengan rasa bangga lah. Saya boleh gunakan duit itu untuk saya, terutamanya hari itu saya buat flyer. Saya agih-agih kepada customer untuk mempromosikan jualan saya. Dan bila saya dapat bantuan bimbingan usahawan, saya dapat promosi 500 dan bahan seperti banting, banner, flyer dan mingkat. Insentif ini saya gunakan untuk saya meningkatkan pengeluaran produk saya melalui pembelian material yang baru untuk saya gabungkan dengan produk kraftangan. Walaupun sekeping kad yang kecil, tapi amat membantu kita untuk nak promotkan kedai kita. Macam saya buat juga 1000 orang lalu, dia orang pandang juga saya buat kita. So benda ni dah hasil promosi. Saya keluar modal tapi berhebat membantu saya untuk dapatkan promosi-promosi yang percuma. Selepas saya buat promosi ni tu, saya memang belajar naik. Daripada sebulan tu pun memang nampak dia punya kenaikan Kak Anthony dengan saya. Alhamdulillah ada sambutan. Daripada situ pun sampai ke hari ni customer pun ramai yang mengenali nak kat dah pisau. Belum mereka bantu, orang susah nak datang sini. Location tu sini lain tak pernah ada. Jadi bila ada sambut ni orang mudah cepat dapat tempat kita kat mana kan. Saya amat puas hati hasil yang saya dapat dari Pebat. Saya belajar mula-mula menjadi instructor. Saya dapat memberi ilmu kepada veteran-veteran yang lain untuk kehidupan yang lebih selesa. At the same time, saya macam memberi peluang kepada orang lain untuk turut menjadi pendapatan, dan di situ Pebat kenal groom saya untuk meluaskan lagi saya punya skill lah. Sejak saya bersara, setahun lebih, Pebat Negeri Kelantan telah hantar student dia untuk buat latihan sambil kerja dekat saya punya ladang selama 4 orang. Tapi alhamdulillah saya dah nampak dia pupuk, dia dapat didik dia. Nanti dia bersara, nanti dia buat tu pulang lah. Lagi pulang pada dia lah. Tapi saya tengok dia 4 orang ni memang kemauan dia lebih lah. Dia bagi dekat kita ilmu, kita gunakan dan kita berusaha. Kita macam mana dia akan melatih kita macam mana kita nak berjaya dalam bidang keusahawanan. Macam tu lah, macam dia bagi duit 500 tadi kan. Dan kita makan duit tu, kita ambil 500, kita gunakan macam sebagai tujuan modal. Kita buat promosi. Itu tujuannya. Dapatkan ilmu, dapatkan skill, gimana? Di Perhebat. Itu nasihat saya. Jangan tak pergi kursus, jangan tak bisa dapatkan ilmu. Perhebat banyak membantu. Jangan tinggalkan Perhebat. Saya ucapkan terima kasih kepada Perhebat kerana mewujudkan program PRUV pelaksanaan ini. Program ini memberi ruang kepada saudara-saudara untuk berniaga di kawasan komersial dengan harga sewa yang berkelanjutan untuk mewujudkan peluang perniagaan pedagang ini untuk memasarkan barang-barang. Terima kasih kepada Perhebat kerana telah memberi peluang pada saya dan veteran-veteran untuk berjana ekonomi dan seterusnya meningkatkan tarikh hidup veteran. Terima kasih Perhebat kerana membantu saya dalam memberi peluang kedua di dalam kerjaya saya selepas bersara dari perkhidmatan. Menerusi 4 inisiatif pilihan PRUV ATM yang dilaksanakan, ia akhirnya menjadi pembangkit kepada matlamat utama, iaitu menyumbang kepada penempatan pekerjaan dan penciptaan pendapatan untuk veteran ATM. Sehingga kini, sejumlah 7,842 veteran ATM di seluruh Malaysia telah berjaya dinyumbang. Bagi memastikan program PRUV ATM adalah berlipat tinggi dan bermanfaat untuk kumpulan sasar, outcome program ini dipantau sepenuhnya oleh unit pelaksanaan dan koordinasi stimulus ekonomi antara agensi nasional laksana Kementerian Kewangan sebagai institusi penggerak dalam mentransformasi dan menggilap potensi bakal bersara dan veteran ATM. Perhebat terus komited memegang peranan tersebut. Menjadi fokus utama Perhebat dalam memastikan sinergi penyampaian program PRUV ATM dapat memberi impak dan manfaat kepada kumpulan sasar untuk jangka masa panjang.
Semoga PRDV ATM menjadi wadah inklusif dalam menjuarai kesejahteraan hidup veteran tentera untuk terus bangkit menghadapi segala krisis yang mendatang. Kami percaya veteran tentera berani, teguh berikhtiar dan berdaya tahan untuk memulih dan mengukuhkan sosioekonomi demi kemakmuran bersama. Bagi meneruskan acara pada pagi ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Bertuan Tuan Haji Zakaria bin Haji Matsam, Ketua Pengarah Perhebat, untuk menyampaikan ucapan haluan. Dengan segala hormatnya dipersilakan Yang Bertuan Tuan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Saudari hadirin majlis yang berhormat Hadi Jamaluddin, Menteri Kesihatan Malaysia, pegawai kanan berhebat, pertamanya saya ucap terima kasih dan sangat menghargai kesediaan UAD untuk hadir ke Perhebat, kerana rasanya inilah pertama kali sejak Perhebat ditubuh tahun 1994 ni datanglah. Memang kita ni deal dengan amin, semua sihat, tapi dalam sihat tu habis kita punya pelatih 37 orang kena COVID. Kaki tangan kita lelaki 101 orang daripada 290 atau 34%. Manakala perempuan 59 orang daripada 290 kena COVID. Jadi dalam camp ni pun maksudnya kita tidak terlepas daripada COVID. Jadi kita memang mengambil saranan yang berhormat Menteri Kesihatan supaya kita terus menjaga kesihatan. Jadi pagi ini I just want to welcome you to Perhebat. Seperti mana telah ditunjukkan dalam video, ini adalah antara tanggungjawab YB Perhebat. Saya baru nak bagi tunjuk YB ni kerana YB sebagai anggota kabinet. Menteri muda ni yang namanya Menteri muda dalam kabinet yang lama. Jadi mungkin khidmatnya pun lebih lama lagi. Jadi ini tempat kita bakal mengadu pada masa akan datang. Kerana kita kena tahu bahawa kita punya tentera yang berhenti, dia mempunyai pengetahuan sepenuhnya terhadap disiplin yang dia lalui. Kalau dia seorang penembak tepat, maka dia akan keluar dengan kemahiran penembak tepat. Kalau dia pakar bom, dia keluar dengan pakar bom. Kalau dia pengisi peluru melihat, dia keluar dengan kemahiran itu. Jadi semua kemahiran yang ada dalam tentera dibawa keluar. Kalau dia pakar bomba, dalam tentera dibawa keluar sebagai ahli bomba. Tapi dia tidak mendapat pekerjaan yang kadang-kadang pekerjaan itu tak ada dalam pasaran untuk disambung kerja dia. Jadi Perhebat ni cuba matchkan dan ikuti. Mungkin dia dah puas cium bau belerang, nak cium bau kek, Perhebat ajar dia buat kek. Jadi dulu-dulu Perhebat ini pegawai kanan tentera pun tak berapa datang. Tapi alhamdulillah lately ni baru-baru ni ada 6 Brigadier General datang, Major General, Lieutenant General pun datang untuk belajar di Perhebat. Jadi selaku anggota kabinet mungkin Wadi boleh faham di kabinet itu selain daripada Menteri Pertahanan, bahawa Perhebat ini dia main peranan. Kita tak nak ada anak luar yang menggunakan all the sumber. Kita ada riset misalnya 117 meninggalkan perkhidmatan, range age 33 hingga 48 tahun. Pengalaman yang dia ada tu boleh digunakan oleh pihak luar untuk yang boleh akhirnya menggugat kita. Jadi dengan sebab tu kita nak ambil berat berkaitan dengan veteran ni, maka keputusan kebanyakan datang daripada camp. Jadi
kita faham YB pun memang terlibat dalam watannya dan sebagainya. Jadi the only minister yang doesn't get involved dalam pasukan uniform yang lasak ini. Jadi saya ucap banyak terima kasih. Dan semua warga Perebat ucapkan tahniah kepada YB kerana YB besok pagi mungkin dicalonkan sebagai wakil calon ahli Parlimen Sungai Buloh. Jadi kalau saya jemput YB hari Senin, orang ingat saya jemput YB kempen. Jadi tak boleh. Jadi saya jemput sehari sebelum berkempen, maka Khairi Jamaluddin tetap sama hari ini, besok dan lusa, kan? Jadi dengan sebab itu saya harap semua kaitan dengan Sungai Buloh dapat lihat sendiri figura yang bakal mewakili. Kalau tuan-tuan ramai 100 orang lebih kot yang tinggal di Sungai Buloh ni, maka DCC punya calon wakil rakyat kan, yang didatangkan khas selama ni calon wakil rakyat ni daripada parti-parti lain, tapi kali ni ada seorang tokoh muda. Jadi kita kena lihat sendiri figura yang ada yang bakal mewakili tuan-tuan. Jadi kalau start cakap ni besok tu berkempen nanti. Hari ni belum, sebab tempoh berkempen belum. Okay, jadi saya ucap terima kasih. Dan hari ini kita jemput YB kerana kita tahu YB begitu sensitif dengan soal kesihatan dan very passionate dalam mengendalikan dalam macam-macam kritikan. But you can teruskan apa usaha-usaha yang telah dirancang yang akhirnya kita dapat masuk era endemik ini. Tapi seperti mana WHO announcekan bahawa era 2022 hingga 2030 ini mungkin dia berbagai pandemik yang akan datang. Jadi dengan sebab itu kita buat kita punya sembang santai berkaitan dengan kesedaran COVID. Zaman endemik ini bagaimana patut kita ambil berat, kerana kita juga memanjangkan amalan-amalan ini pada pelatih kita yang ada 5,000 orang. Jadi itu saja, saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada YB kerana dicalonkan dan terima kasih datang ke Perebat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih di atas ucapan yang telah disampaikan oleh Yang Berusaha Tuan Haji Zakaria sebentar tadi. Seterusnya, majlis dengan sukacitanya mempersilakan Yang Berhormat Khairi Jamaluddin, Menteri Kesihatan Malaysia, untuk menyampaikan ucapan dan talimat kesedaran gelombang baharu COVID-19 dipersilakan dengan segala-galanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga Malaysia, salam sihat sejahtera. Tuan Haji Zak selaku Ketua Pengarah Pehebat, Kapten Muhammad Razi, Timbalan Ketua Pengarah Pehebat, seterusnya Dr. Kanan, tuan-tuan yang saya hormati. Pertamanya saya memanjatkan kesyukuran, alhamdulillah dapat bersama-sama dengan warga Pehebat pada pagi ini. Haji Zakaria dulu bersama dengan saya sewaktu saya jadi Menteri Belia dan Sukan. Masa itu Tuan Haji Zak dia jaga Institut Pembangunan Belia, nama dia IRIS, sebuah think tank untuk memikirkan soal dasar-dasar bagi orang muda. Sekarang ini Tuan Haji Zak jaga pula pesara-pesara ataupun bakal pesara bangsa. Ya. Saya ucapkan terima kasih juga kerana dapat memberi peluang kepada saya datang hari ini. Kalau esok dah susah dah. Hari ini dan diberi tajuk nak dihalalkan.
program gelombang baru COVID-19 supaya Menteri Kesihatan boleh jumpa dengan tuan-tuan perempuan semua. Tapi cakap serius lah ya, saya tengok dan teliti video tadi. Saya tengok bagaimana ramai pesara tentera yang terkesan disebabkan pandemik COVID-19, yang dah dapat memulakan perniagaan mereka, tetapi oleh kerana PKP, oleh kerana lockdown dan sebagainya, mereka berdepan dengan masalah perniagaan dan juga masalah sara hidup. Sebab itu waktu saya dilantik sebagai Menteri Kesihatan, sebelum itu saya melaksanakan tugas sebagai Menteri Sains merangkap Menteri Vaksin. Saya maklumkan kepada PM Datuk Seri Ismail Sabri, saya kata bila kita dah mencapai, pada masa itu saya dilantik pada bulan Ogos tahun lepas, kes harian 25-30 ribu kes harian. Tak apalah, itu kes. Tetapi pada masa itu kesan daripada COVID itu teruk. Sekarang ini kes meningkat sedikit, tetapi kesan dia tak teruk macam dulu. Kalau dulu dapat COVID, dia bukan macam sesemua biasa. Sekarang ini kebanyakan daripada orang yang positif COVID, mungkin dia punya gejala tidaklah teruk sangat. Tak perlu masuk hospital, tak perlu alat bantuan pernafasan, ventilator, tak perlu masuk unit rawatan rapi. Ada yang masuk, tapi tak ramai banding dengan dulu. Masa saya dilantik sebagai Menteri Kesihatan Ogos, 300 lebih kematian setiap hari. Sekarang ini satu angka saja, ya, paling banyak pun mungkin 8-9, tapi biasanya kurang daripada itu. Sebab sebahagian besar, 98%, 98% daripada penduduk dewasa Malaysia dah dapat 2 dos vaksin, ya. 60% lebih dewasa dah dapat yang ketiga juga. Maknanya kita dah ada pertahanan immunity. Itu dia punya sains lah, ya. Saya pun bukan doktor. Saya tanya kepada doktor, macam mana kita nak keluar daripada COVID ni? Dia kata kalau boleh kita cuba promosikan vaksin. Dan Alhamdulillah, ya, Alhamdulillah hari ini saya janji kepada PM waktu saya dilantik sebagai Menteri Kesihatan, Datuk Seri, saya bagi kata sebagai Menteri Kesihatan, kita jangan PKP lagi. Sebab PKP ni walaupun bantu pada awal pandemik COVID, tetapi bila terlalu lama kita PKP, ia akan memberi kesan yang buruk kepada ekonomi negara. Maka sebab itulah pada hari ini kita dah masuk ke fasa peralihan ke endemik. Dan saya dah bagi tahu kepada rakyat bahawa kes ni, bilangan kes akan pasang surut. Lama berada pada paras 1000, ya. Semalam dah dekat 5000 dah. Sebab ini ada virus ni, dia berubah. Orang panggil variant. Dulu variant lain, sekali variant lain. Musuh ni dia sentiasa berubah. Dalam askar juga kita tahulah, musuh dia takkan statik, dia akan berubah. Virus ni pun dia akan berubah. Kalau dulu varian lain, sekarang ni varian lain. Omicron pula. Omicron pun ada macam-macam sub-varian dia. Ada sub-varian sekarang ini, dia punya ciri dia, keboleh jangkitan dia tinggi. Sebab itu kes makin naik. Tambah pula sekarang ni musim pilihan raya pula, ramai yang pergi ceramah lah, pergi perjumpaan, macam-macam. Jadi kes akan naik. Tapi saya selalu monitor. Yang penting saya monitor kemasukan ke hospital, saya monitor kemasukan ke ICU, saya monitor kadar kematian. Kalau gejala dia tak apa-apa teruk, saya maklum pada PM, saya kata kita masih lagi terkawal. Dan sekarang ini kita masih lagi terkawal. Cuma saya telah membuat saranan, bila kawasan yang sesak, pakailah pelitup muka, ya. Dia tak ada paksaan lagi dah. Takkanlah selepas 3 tahun, hampir 3 tahun kita berdepan dengan COVID, kita nak paksa orang, ya? Kita nak saman orang sebab tak pakai pelitup muka. Sekarang ni kita kena fikir masing-masing. Okey, tanggungjawab saya sebagai individu, dan saya kena buat keputusan untuk diri saya. Inilah cara kita belajar hidup dengan musuh COVID-19 ini.
Saya dilantik, kita dalam askar, kita boleh nampak musuh kita. Ya, ialah kadang-kadang dalam hutan kita tak nampak musuh, serangan hendak dan sebagainya. Tetapi akhirnya kita akan tahu musuh itu di mana. Kita boleh kesan dia punya pergerakan dan sebagainya. Tetapi COVID-19 pada awalnya kita tak nampak musuh. Sebab musuh dia virus. Kita tak tahu dia berada di mana. Siapa yang dijangkiti dengan COVID-19. Sebab itu kita memerlukan satu pendekatan daripada semua rakyat. Ya, bukanlah sesuatu yang mudah pada waktu itu. Sebab kita terpaksa kurungkan rakyat di rumah. Ada yang marah, ada yang tak setuju. Macam-macam yang kita telah melalui. Tetapi Alhamdulillah, dengan solidariti rakyat Malaysia, dengan perasaan penuh cinta kepada negara, kita telah berjaya untuk mengatasi COVID-19. Sebab itulah saya yakin bahawa insyaAllah walaupun kita berdepan dengan gelombang jangkitan yang baru ini, kita akan dapat melalui insyaAllah. Ya? Jadi kita pegang kepada prinsip dan juga langkah-langkah yang saya telah sarankan. Dalam keadaan sesak, pakailah pelitup muka. Kalau kita ada gejala, asingkan diri kita. Kalau kita ada gejala, puan-puan tuan-tuan, takkanlah kita nak menjangkiti ahli keluarga kita. Saya sendiri, saya tinggal dengan mak saya, umur 86 tahun. Kita tahu kalau warga emas dapat COVID, kesannya lagi teruk daripada orang muda. Jadi saya berhati-hati. Sebab saya tiap-tiap hari jumpa dengan orang. Kadang-kadang kita pun tak tahu siapa kita jumpa. Dan kita nak jaga ahli-ahli keluarga kita. Ya? Dan sekarang ini bukan saja vaksin, kita dah ada ubat dah. Selepas vaksin, saya jadi Menteri Kesihatan, saya difahamkan pada masa itu ada ubat. Dulu tak ada ubat. Ni ubat antiviral. Macam untuk kalau ni jangkitan bakteria, kita ambil antibiotik. Sekarang dah ada antiviral dah. Maksudnya kalau jatuh sakit dengan COVID, risiko tinggi, ada tekanan darah tinggi, ada kencing manis dan sebagainya, kita bagi free ubat. Ambil 5 hari, selesai, tak ada masalah. Jadi tidak ada sebab kita tidak boleh hidup selamat bersama dengan COVID sekarang. Ya, sebab virus itu memang dah ada lah. Dia dah hampir jadi endemik di Malaysia dan di seluruh dunia. Puan-puan tuan-tuan yang seperti sekalian, tentera ni dia dekat dengan hati saya. Ya, pembentukan saya sebagai seorang menteri, sebahagian daripada latihan itu datang daripada Angkatan Tentera Malaysia. Saya bukan regular dulu, ya, saya pasukan simpanan. Tetapi 10 tahun saya berada di Wataniah, 508 askar Wataniah di Kem Rasaf di Negeri Sembilan. Ya, saya melalui daripada bawah. Ya, saya melalui daripada bawah. Saya melalui daripada kursus asas. Saya tidak potong pergi kursus gawan. Saya start dari bawah, bersama dengan rakan-rakan yang lain. Jadi saya tahu azab seksa kawakan rasa dalam kem tentera. Saya tahu azab seksa atas padang kawat. Saya tahu azab seksa masa change parade tengah malam. Ya, semuanya ingat lagi tak? Saya tahu. Dan pada waktu tu saya dah jadi ahli parlimen, belum jadi menteri lagi. Tapi askar ni, Azizat, dia tak kisah ahli parlimen ke apa benda ke. Bila dah masuk camp tu, you nombor saja. Itu saja. Ya, dan dia tak bagi apa-apa keistimewaan kepada saya. Saya tahu. Dan saya melaluinya sedikit sebanyak. Ya, saya dihantar masuk bersama dengan rakan-rakan untuk belajar CIW, CW, semuanya kita hafal sampai hari ini. Sebab doktrin itu ditanamkan dalam jiwa kita. Ya, walaupun saya bukan regular, mungkin tempoh masa latihan saya jauh kurang daripada pesara tentera dan juga regular, tetapi sedikit sebanyak ada. Jadi saya pegang dalam kerja saya sekarang ni, menepati waktu. Saya tak suka orang politik yang lewat datang ke majlis. Ini saya belajar daripada tentera. Drill dalam saya, disiplin, menepati waktu. Bagi arahan dengan jelas. Jangan bagi arahan yang samar, yang tak jelas.
orang tak faham, ya. Ada objektif, matlamat. Apa matlamat kita? Buat perancangan dengan baik, ya. Dan kalau ada fumble dalam hidup ni, mesti ada fumble. Bukan semua jalan lancar A to Z. Apa tindakan serta-merta. Bila M16 kita jam, kawat tu ada tindakan serta-merta. Apa benda ni? Ingat lagi kan? Tindakan serta-merta. Bawa keluar dia punya cartridge apa benda, tengok balik. Jadi kita dilatih begitu. Latihan khusus asas. Last saya sebulan di Sungai Udang, di pusat peperangan latihan khusus Pulpak. Saya dapat sayap penunjunan saya, ya. Itu tak bohong tu, boleh cek. 7 kali saya lompat daripada CN135, ya. 7 kali. Sebab kalau tak 7 kali tak dapat sayap. Syarat 7 kali. Saya terjun di ladang tebu di Padang Terang. Dia ada banyak tempat lah. Ada di Terengganu, tapi masa tu di Padang Terang. Bersama dengan 10 Brigade, bersama dengan DGK. Dan dia tak kisah. Masa tu saya rasa dah jadi menteri dah kot, ya. Dan saya masih lagi ingat hari sebelum kita pergi buat penunjunan yang pertama, komandan Pulpak datang jumpa dan dia kata, ialah penunjunan pertama, siapa nak buat kan? Dia kata manusia yang pertama dalam squad ni yang akan terjun daripada kapal terbang adalah orang yang kata dia pemimpin. Menggigil tuan-tuan. Bila pintu tu buka, kita buat latihan khusus penunjunan basic parachute course. Bukan free fall daripada 20,000 kaki. Kalau 20,000 kaki tu adalah masa, ya. Kalau parachute tak nak keluar ke apa benda ke, adalah masa tindakan serta-merta. Ini daripada 1,000 kaki. Buka saja pintu tu, boleh nampak lembu kat bawah tu. Ini statik maksudnya bila terjun, payung itu akan keluar lah, automatik, kan? Tak happy. Yalah kawat dia keluar 1,000, 2,000, 3,000 tengok kan. Mana ada sebut pejam mata je. Doa, benda tu dah kembang, ya. Tapi ini semua pengalaman saya lah. Bukan saya nak kata saya ada pengalaman tentera yang sebenar, tapi sedikit sebanyak saya ada pengalaman bersama tu. Jadi saya faham, ya. Dan saya banyak berhutang budi dengan jurulatih saya yang sebenarnya telah membentukkan saya sebagai seorang yang menyumbang kepada masyarakat pada hari ini. Sebab itu saya sangat berhati-hatilah bila dapat bersama dengan Perhebat. Sebab bagi saya peralihan askar kita selepas mereka selesai, kerjaya mereka dalam ATM sangat penting. Saya tak suka janji benda-benda yang tak masuk akal lah, ya. Kalau tuan-tuan puan minta saya janji hapuskan tol di Sungai Buloh ni, saya tak buat. Tapi insyaAllah jika diberi peluang untuk sambung sebagai wakil rakyat, sebagai menteri, di mana saja saya ada, saya nak kerjasama dengan Perhebat untuk bantu peralihan askar. Sebenarnya saya dilatih oleh askar, saya tahu banyak skill dan kemahiran. Ya betul lah, dalam kursus peralihan dengan askar datang ke Perhebat, ya tanya. Sebab dulu Perhebat mungkin tak banyak daripada golongan pegawai tertinggi lah. Sekarang ni 3 star pun datang untuk minta kursus peralihan. Maksudnya Perhebat ni dah hebat, ya. 3 star pun datang untuk dapat kemahiran sebelum mereka pergi, ya. Tapi saya nampak kemahiran yang ada pada tentera ni pun adalah sesuatu yang boleh kita pasarkan kepada sektor swasta dan golongan ataupun dunia perniagaan, ya. Macam Tuan Jizak sebutkan tadi lah, banyak skill yang ada dalam tentera ni, dia kena adjust sikit je.
Dia kena adjust sikit sebelum pergi kepada dunia luar daripada tentera. Ramai yang ada pengalaman di regimen kejuruteraan, contoh yang boleh join syarikat-syarikat pembinaan ataupun syarikat-syarikat kejuruteraan dan sebagainya. Ramai yang terlibat, contohnya semboyan, boleh masuk ke dalam telekomunikasi ataupun perniagaan digital dan sebagainya. Ya, dia bukan 100% sama lah, tapi asas dia sama. Asas dia sama. Yang dulu jaga armory boleh masuk ke syarikat ataupun industri keselamatan. Ya, kita nak kena jaga ni pesara tentera kita ni, sebab mereka ada kemahiran yang kalau jatuh kepada tangan yang tidak bertanggungjawab, susah kita nanti. Korisik contohnya, kalau ambil korisik join kepada orang yang ada musuh negara ataupun ada hasrat yang tak berapa murni, susah kita nanti. Mereka yang terlibat dalam kor perkhidmatan, angkut, boleh join company logistik, ya, sebab tahu buat perancangan dan sebagainya. Ya, mereka yang jadi quartermaster boleh dijadikan sebagai pakar logistik, sebab biasa melihat kepada stok, kepada aset, jaga aset di camp dan sebagainya. Mereka yang berada di dalam artillery, dalam armor, boleh ke arah satu industri mekanikal ataupun industri pertahanan. Sekarang ni kita ada banyak industri pertahanan. Misal sendiri pun kita dah boleh buat, ya. Dan mereka akan ambil lah mereka daripada regimen artillery dulu. Jadi ini semua perkara-perkara yang saya rasa boleh kita perhebatkan lagi. Perhebat dah buat, tetapi sekarang ini kita mesti buat dengan lebih hebat lagi, supaya bila tamat di tentera ni, dia ada masa depan yang cerah. Saya terkejut tadi Haji Zaid beritahu saya 80% daripada 5,000 pesara tentera setiap tahun usia 30 hingga 40 tahun. Ya, muda lagi. Yang bersara pada usia 50 tahun ke atas ni tak ramai, minoriti. Dan antara yang bersara awal ni, mereka yang belum sampai kelayakan pencen. Maksudnya they need something. Dia perlukan sesuatu. Ya, memang betul lah, kita fight untuk one off, kita fight untuk PGM contoh dan sebagainya. Kita akan terus perjuangkan sehingga kita dapat lebih daripada kerajaan nanti. Tapi pada masa yang sama, kita kena pastikan yang bersara awal 30-40an, mereka juga ada future. Sekarang ni sebagai Menteri Kesihatan, saya nak maklum kepada puan-puan tuan-tuan semua, jangka hayat kita dah makin meningkat. Kalau zaman dulu jangka hayat Malaysia 60 tahun, 70 tahun, ya, ini semua takdir lah, tapi jangka hayat purata 60 tahun, 70 tahun, itu jangka hayat kita di Malaysia. Sekarang ni 80 tahun lebih, ya. Semakin ramai yang hidup sehingga 80-an. Ada calon Perdana Menteri 98, 96 tahun. Contoh, ya. Maksudnya kita semakin, yalah, dengan kesihatannya, dengan hospital dia, harapan dengan gaya hidupnya lebih sihat, jauh lagi. Jadi kalau dah bersara daripada tentera umur 40 tahun, ada 40 tahun lagi nak hidup, apa dia nak buat? So disitulah peranan kita untuk memberi masa depan yang terbaik kepada pesara tentera, ya. Sebab kita kena hargai jasa mereka. Walaupun sekarang ini anggota tentera tidak berdepan dengan musuh seperti dulu lah. Mungkin zaman-zaman dulu ada pengalaman bertempur dengan komunis dan sebagainya, tetapi jasa mereka sama penting sekarang. Sebab apa? Sentiasa siap siaga. Walaupun tidak dihantar ke medan perang, sebab kita tak berperang sekarang ni, tetapi mereka sanggup untuk ikrah pada bila-bila waktu dan masa saja. Sebab itu jasa mereka kita kena jaga dan kita kena kenal dengan baik. Jadi saya besar hatilah sebab kebetulan saya bertanding di kawasan ini, ya. Dan kebetulan di kawasan ini ada kamp Sungai Buloh. Dan kebetulan di kamp Sungai Buloh ini ada institut latihan. Sekarang ini nama dikendalikan oleh Perhebat, dulu institut latihan, ya. Jadi jika dapat amanah daripada pengundi di sini, ini akan menjadi antara program utama saya, bantu Perhebat.
Ini bukan janji kosong ni, ini bukan gula-gula ni. Datang daripada pengalaman saya yang dilatih oleh tentera, yang dilatih oleh askar. Ya, saya hidup, saya tidak mengalami kecederaan sewaktu latihan saya daripada asas sampailah ke latihan payung terjun, disebabkan dilatih saya jaga saya dengan baik, bagi arahan kepada saya dengan jelas, bagi misi saya dengan jelas untuk saya melaksanakan tugas saya. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Saya percaya dan yakin adalah sedikit ya pengalaman saya sebagai menteri, pengalaman saya sebagai ahli parlimen, pengalaman saya dulu saya banyak fight untuk orang muda dapat pekerjaan. Masa saya ketua pemuda UMNO Malaysia dulu, antara program yang saya buat adalah Karnival Kerjaya. Masa juga saya jadi Menteri Belia dan Sukan, banyak Karnival Kerjaya kita buat untuk padankan orang muda dengan peluang pekerjaan. Lepas ni saya nak padankan orang yang padankan. Saya nak padamkan wakil rakyat yang lain. Saya nak padankan pesara tentera dengan peluang-peluang perniagaan dan perniagaan. Yang lain semua tu insyaAllah lah ya. Saya ni bukan hanya melihat kepada kawasan, saya juga ada cita-cita untuk negara Malaysia, membangunkan negara kita. Saya mahu supaya negara kita ada 3 benda yang penting dalam pelaburan untuk negara kita. Ini bagi saya lah. Satu, pendidikan. Pendidikan ini kunci kejayaan masa depan. Kalau pendidikan bagus, maka negara pun maju. Yang kedua, kesihatan. Kesihatan ini setelah saya jadi Menteri Kesihatan, saya baru fahamlah dengan lebih dalam lagi tentang betapa perlunya kita ada doktor yang cukup, pakar yang cukup ya. Baru ni pun saya pergi dengan Datuk Isham, kita pergi ke Hospital Tentera Tuanku Mizan ya, bersama dengan Menteri Tahanan kita. Sama-sama kita bincang macam mana kita boleh kerjasama MINDEF dengan KKM untuk memastikan perkhidmatan kesihatan yang mantap. Dan yang ketiga, satu kesihatan, satu pendidikan, yang ketiga adalah pertahanan. Ya, ini 3 benda yang paling penting. Kalau boleh, saya nak supaya 3 perkara ni setiap kali belanjawan jumlah dia tidak turun tapi meningkat. Ya, meningkat. Saya akan bantu insyaAllah ya. Datuk Seri Hisham pun bos saya dulu dalam Ketua Pemuda, dalam Pemuda UMNO Malaysia ya. Jika kita dapat peluang lagi dan beliau masih lagi Menteri Pertahanan, kita akan pastikan bahawa tentera bukan saja pesara dapat peluang yang lebih hebat, tapi kita dapat naik taraf kemudahan dan juga aset untuk tentera kita. Kita ni tempat rujukan untuk askar-askar lain. Tuan-tuan perempuan pun tahulah ya? Bila dia buat exercise, dia memang tabik hormat kepada askar Malaysia. Bila US Ranger datang ke sini, bila komando daripada UK SS datang ke sini buat latihan di jungle exercise, dia tak ada jungle kat sana. Bila dia nak buat jungle exercise, datang ke sini lah. Bila dia nak buat contingency insurgency, dia buat kat sini. Dan dia memang hormat kepada askar kita, askar Melayu kita, Ranger kita ya. Dia kalau Mat Saleh ni masuk hutan, dia kena bawa botol-botol air. Dia terkejut askar kita minum sikit je, tak perlu minum macam ya? Sebab ketahanan dan jiwa kental askar kita. Dan insyaAllah saya akan buat yang terbaik untuk memastikan pengorbanan askar dan tentera kita dapat ditanggung. Terima kasih kepada tuan-tuan semua. Saya harap ini bukanlah perjumpaan terakhir kita ya. InsyaAllah. Dan kita dapat kerjasama bersama selepas ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis